Okey, kelas 2B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah. Okey, seperti biasa pada hari Jumaat hari inilah. Okey, ni adalah minggu terakhir transisi kita. Faham kan maksud transisi kan? First persekolahan. Okey, Ustazah nak habiskan, hari ni Ustazah nak habiskan subjek akhlak, buku teks awak yang tahun lepas, silibus akhir. Ingat lagi tak minggu lepas kita belajar pasal adab-adab pergaulan bersama guru dan juga orang alim. Ingat lagi tak? Ingat. Okey, sebelum kita start, kita mestilah Okey, nanti tengok ada nampak tak dekat skrin? Tak. Nampak. Okey, mungkin lambat sikit. Nampak tak? Nampak. Hitam je. Okey. Dah. Nampak. Dah. Berapa orang yang belum nampak? Siapa yang belum nampak? Nampak. Okey, semua nampak. Okey. Okey, seperti biasalah saya Ustazah Farah akan habiskan intersesi untuk subjek akhlak. Okey, awak dah tengok kan jadual baru kan start minggu depan? Ada tengok tak? Ada. Okey. Saya juga merupakan guru kelas untuk kelas 2B. Saya guru kelas awak untuk tahun ni. Apa-apa masalah boleh refer saya lah. Okey, kita teruskan pada etika atau adab ketika kelas online. Sepanjang kelas online awak ni, ini adalah etika atau adab ketika awak kelas online. Okey. Mesti dah tahu kan sikit-sikit? Guna pakaian yang kemas dan sopan. Nampak tak apa yang saya tunjuk kat skrin ni? Nampak. Okey. Nampak. Yang kedua, beri perhatian dan pastikan kamera dalam mood on. Kalau boleh kamera tu nampaklah muka awak. So Ustazah tahulah, oh ni Adin. Ni siapa? Ni Akil. Ni Humaira. Aisyah Humaira. Ni Laila. Contoh. Okey. Yang ketiga, pastikan anda mute audio untuk memastikan tiada gangguan bunyi. Semua dah pandai dah guna mute yang dekat bawah tu? Pandai. Awak boleh on dan off. Kalau boleh belajarlah. Belajar buat sendiri boleh kan? InsyaAllah. Okey. Bila Ustazah tengah mengajar, awak kena tutup Mic. mic tu, audio tu kena mute. Sebab apa? Sebab nanti bunyi sekitar awak tu akan mengganggu orang lain dan juga mengganggu sistem pembelajaran kita. Maksudnya suara Ustazah tak dengar lah, suara sangkut-sangkut, contohlah kan. Okey, yang keempat, sediakan alat tulis untuk membuat catatan. Okey, ni biasalah kena sediakan alat tulis, pensel, pemadam apa semua tu dengan buku kan? Buku teks ada tak? Buku latihan ada tak? Ada. Okey, alhamdulillah. Okey, yang terakhir sekali ialah mesti kena ucap terima kasih kepada guru anda sebelum tamat sesi PDPR. Maksudnya, ya ingat tak yang kita belajar adab terhadap guru tu? Kita kena sentiasa berterima kasih. Pandai. Kena sentiasa berterima kasih. Okey, mute tu bila awak nak jawab awak boleh buka. Bila awak tak nak jawab, awak nak diam je, awak boleh tutup. Pastikan pandai gunalah. Nanti minta ibu bapa ajarkan. Boleh kan? Okey. Okey, seperti biasalah sebelum start kelas kita kena berdoa. Berdoa. Okey, baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kena baca doa belajar dan doa penerang hati. Adin baca Adin.
Adik wakil baca kuat-kuat. Yang lain tutup mic. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Allahumma aftah alaina. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazanihi rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, doa penerang hati. Rabbi syurli Rabbi sadri syrahli. Rabbi syurli sadri wa yassirli amri wahdu muqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, amin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini dipermudahkan dan juga awak mendapat ilmu yang berkat. Okey. Untuk hari ini saya nak ajar awak buku teks. Boleh buka lah buku teks muka surat. Yang ada buku teks lah. Yang tak ada buku teks boleh rujuk skrin Ustazah ni lah. Buka surat 49. Okey. Hari ni kita nak belajar unit 4 pergaulan bersama rakan dan juga pergaulan bersama orang dewasa. Okey, sebelum kita start pergaulan bersama rakan ni, ingat lagi tak minggu lepas kita belajar pasal? Siapa boleh jawab? Akil. Ingat lagi tak? Akil. Ya. Akil ingat tak minggu lepas kita belajar pasal? Orang alim. Adab pergaulan terhadap guru dan juga orang alim. Okey, siapa lagi? Ustazah, Siapa dia ni? berapa? Umar Al-Fatih. Ustazah, buku surat berapa? Buka surat 49. Akil. Umar Al-Fatih. Apa contoh-contoh adab terhadap guru? Boleh bagi satu tak dekat Ustazah? Menolong guru. Sentiasa kita kena ada sikap sentiasa menolong guru. Pandai Umar Al-Fatih. Okey, Aisyah Humaira. Apa lagi ada adab yang boleh orang kata apa? Adab bersama. Adab pergaulan terhadap guru. Bila kita bersama guru, apa adab dia? Yang kita belajar pada minggu lepas. Kita nak jawab tu. Beri salam ketika berjumpa. Alhamdulillah, pandai. Okey, ketika berjumpa dengan guru, kita kena sentiasa memberi salam. Siapa lagi? Siapa lagi ada ni? Laila ada Laila? Laila tak ada. Okey. Ni siapa ni green energy ni? Buka kamera. Saya tak nampak. Tak nampak muka. So saya tak tahu nak panggil apa. Ya. Ryan Fakrullah. Nama apa? Ryan Fakrullah. Okey, baru ingat. Ryan Fakrullah. Boleh bagi tahu saya tak apa kesan kalau kita tidak menjaga adab dengan guru? Apa akibat dia? Ingat lagi tak? Dia baru start. Sebelum okay. dia tak ingat. Okey, tak apa. Okey, Ustazah bagi tahulah akibat apabila kita tidak beradab dengan guru ialah dibenci oleh rakan, tidak tenang jiwa, tidak mendapat keredaan Allah. Banyak tu Ustazah bagi tu. Ni siapa ni Warosah ni? Saya tak nampak muka, saya tak kenal anak murid saya kalau tak nampak ni skrin ni. Boleh on kamera tak? Awak just tutup mic je, kamera tu boleh buka. At least saya boleh panggil lah kalau sesi soal jawab. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan. Lepas tu kita ada belajar adab pergaulan bersama orang alim. Okey, ingat lagi tak apa maksud orang alim? Siapa boleh bagi tahu Ustazah? Orang yang apa Adin?
Orang Adin. yang kuat solat. Orang yang kuat solat. Orang yang pakar dalam hal agama. Yes. Orang pakar dalam hal agama. Itu adalah orang orang alim. Kita nak tak jadi orang alim? InsyaAllah. Mestilah nak kan? Ke ada orang tak nak? InsyaAllah. Okey, kita teruskan pada sesi pembelajaran kita hari ini ialah pergaulan bersama rakan. Sekejap Ya Allah. Nampak tak skrin Ustazah? Okey, pergaulan bersama rakan. Buka muka surat 49, buku teks awak. 49. Yang tak ada buku teks boleh tengok skrin je lah. Okey. Di akhir pembelajaran, murid dapat, maksudnya objektif kita belajar pasal pergaulan bersama rakan untuk hari ini ialah yang pertama, menyebut adab-adab pergaulan bersama rakan. Maksudnya awak tahulah apa adab-adab pergaulan bersama rakan. Okey, bersama kawan, bersama rakan pun kena ada adab. Okey, yang kedua, menyatakan fadilah beradab dengan rakan. Fadilah ni apa maksud fadilah? Ingat lagi tak? Selalu saya ada sebut fadilah. Apa? Kebaikan. Bagus. Kebaikan. Selalu orang-orang yang macam kita belajar ni sebut fadilah. Biasa orang yang kat luar akan sebut kebaikan, keburukan, kebaikan. Fadilah tu kebaikan lah. So kita akan tahu apa yang kita belajar hari ni, kita akan tahu fadilah beradab dengan rakan. Baik dengan rakan, kita jaga adab dengan kawan kita pun kita boleh mendapat kebaikan. Okey, yang ketiga, menyatakan akibat tidak beradab dengan rakan. So kita tahu apa akibat tidak beradab dengan rakan. So kita tahu apa yang akan jadi kesan, apa yang akan jadi bila kita tidak beradab dengan kawan. Semua ada kawan kan? Ada. Kalau tak sekolah, maksudnya tak ada kawan ke? Tak. Tak kan. Dekat mana-mana kita adakah kawan. Kadang sepupu kita pun boleh jadi rakan kita kan. Okey. Kita pergi pada next. Okey, sorry. Okey. Dekat sini Ustazah nak tunjuklah adab satu video, satu orang kata apa, video bersama kawan lah, contoh-contoh dia. Okey. Boleh dengar tak suara dia? Ustazah pasang ni. Tak. Awak kuatkan awak punya ni. Kat mana? Kuatkan awak punya sound dekat laptop awak atau phone. Dah. Kat mana? Cuba tutup mic jap. Tak dengar. Yang lain boleh tutup mic. Lepas tu dengar lah. Saya perlukan latihan sebelum peperiksaan. Ustazah. Tak dengar Ustazah. Tak dengar lah. Okey, awak cuba-cuba tak boleh kuatkan ni speaker dekat awak punya ni, phone atau laptop. Saya dah kuatkan. Okey, tak apa. Yang ni video ni, kejap. Ustazah cuba cari. Tak nampak. Tunggu sekejap. Beberapa minit. Tak nampak. Nampak tak? Nampak. Gambar apa? Adab dengan video kan? Nampak. Nampak. Dengar tak? Tak. Tak dengar. Okey, macam ni lah. Ustazah bagi video ni. Ustazah share dalam group. Kesian kat awak tak dengar. Nampak. Nampak tapi dia tak dengar suara. Okey. Agaknya Ustazah punya video ni suara dia tak kuat. Okey. Tapi kita teruskan pada pembelajaran untuk hari ni lah. Ada adab pergaulan bersama rakan. Pernah tengok dah video tu? Dah tengok dah? Dah. Tak apa, nanti saya share dalam group. Awak tengok video tu nanti dalam group, boleh?
Boleh. Okey. Boleh. Okey, sekejap Video ni nanti saya akan share dengan awak. Kita teruskan pada pembelajaran lah. Adab-adab ketika bersama-sama rakan. Boleh buka muka surat 49. Dah. Okey, Akil. Akil boleh baca tak adab yang pertama ni? Ni nampak tak? Yang pakai budak yang pakai baju warna putih, kain songket hijau. Nampak? Nampak? Akil boleh baca tak? Boleh. Saya tulisannya tak boleh nampak. Manzia. Rahim. Yang tak nampak dekat skrin tu boleh tengok buku teks. Okey, Akil. Ni tak dengarlah suara Akil. Menziarahi rakan. Okey, menziarahi rakan ketika sakit. Okey, pandai. Okey, adab-adab ketika bersama-sama dengan rakan. Yang pertama ialah menziarahi rakan ketika sakit. Kita dengar kawan kita sakit, kita nak kena menziarahi rakan kita. Yelah. Mestilah kita nak tengok kenapa kawan kita sakit, sebab apa kawan kita sakit. Tapi awak kena ingat juga ada sesetengah kita tak boleh melawat kawan kita. Contoh penyakit yang berbahaya. Maksudnya penyakit yang berjangkit. Kena tengok situasi jugalah nak menziarahi tu. Kan? Contoh kawan kena COVID-19, awak boleh merawat tak pergi rumah dia? Tak boleh kan? Kawan kena chicken pox, boleh tak melawat dia? Boleh. Tak boleh. Tunggu dia betul-betul sembuh baru kita menziarahi. Menziarahi tu maksud dia melawat. Okey, yang kedua, Aisyah Humaira, boleh tak baca ni? Saya tak nampak sangat lah. Tak nampak sangat? Nampak tak? Tulisan tak nampak sangat. Okey, tak apa Aisyah Humaira. Okey, yang kedua ialah memanggil rakan dengan panggilan yang baik. Kawan awak ada nama panggil hey kau. Ada? Apa patut kita panggil kawan kita? Hai kawan, hai sahabat. Ada tak panggil jenis yang apa kata suka panggil kawan nama-nama binatang tu? Ada tak? Pernah tak awak panggil kawan awak macam tu? Tidak. Itu adalah perangai yang tidak elok. Maksudnya orang tu tidak jaga anak. Ustazah dengar 2 kali. Oh ya ke? Sekejap. Dengan suara 2 kali. Boleh tak? Alah terganggulah pula. Ustazah, suruh dia orang tutup mic. Okey. Dengar tak suara Ustazah? Dengar. Okey, semua tutup mic. Okey, sambung. Memanggil rakan dengan panggilan yang baik. Contohlah panggil kawan nama kawan. Contoh nama kawan Laila. Panggil Laila. Hai Laila. Jangan panggil hey kau. Apa panggil macam tu, dia pun ada nama. Ataupun hai sahabat, selamat pagi. Assalamualaikum sahabat. Okey. Yang ketiga ialah bertanya khabar diri rakan dan keluarganya. Maksudnya bila kita berjumpa sahabat kita, mestilah kita tanya, apa khabar mak? Apa khabar ibu? Apa khabar ayah awak? Kan?
Bertanya khabar diri, rakan dan juga keluarga dia. Apa khabar awak semalam? Kan dengan khabar balik kampung. Sihat tak hari ni? Contoh. Mestilah selalu bertanya khabar. Walaupun awak dalam keadaan belajar di rumah, jumpa kawan, orang kata apa, jumpa kawan jarang-jarang lah jumpa kawan, tambah-tambah musim-musim PKP ni mestilah tak jumpa langsung kan. So maksudnya awak boleh guna alternatif lain. Call ke, WhatsApp ke, video call ke kawan awak kan. Saya percayalah semua orang pandai menggunakan teknologi yang ada sekarang lah. Okey. Yang keempat, mengucap tahniah atas kejayaannya. Maksudnya bila kita berjaya dalam apa-apa acara ke, maksudnya hari tu ada pertandingan amal Islami yang contoh yang kita buat pada tahun lepas lah. Bila kawan buat, kawan orang kata jadi johan lah dalam hafazan ke, dalam pertandingan bacaan Al-Quran ke. Maksudnya kita kena ucap tahniah. Tahniah awak sebab dah berjaya. Tahniah awak sebab dah dapat nombor 1. Sama juga bila kita dalam kelas dah dapat ujian masing-masing kan. Contoh kawan dia paling tinggi. So maksudnya kita tahniah awak dapat markah paling tinggi dalam kelas. Maksudnya cakaplah dengan dia lain kali bolehlah saya belajar dengan awak sebab awak dah berjaya dapat markah tinggi. Contoh. So kita selalu mengucap tahniah atas kejayaannya. Orang yang tak berjaya tu jangan kita pergi cakap bilang kau tak pandai lah dapat markah sikit. Jangan pula cakap macam tu kan. At least kita boleh cakap tak apa, usaha lagi. InsyaAllah kita kena terus berusaha. Okey, yang kelima, memberi salam ketika berpisah. Maksudnya bila habis sekolah ke, Assalamualaikum kawan-kawan, bye-bye, jumpa lagi, jaga diri. Maksudnya memberi salam ketika berpisah. Okey, kita pergi slide seterusnya. Baca dah faham. Okey, boleh buka muka surat 50, buku teks. Fadilah beradab dengan rakan. Fadilah beradab dengan rakan. Maksudnya yang tadilah yang awak cakap kebaikan bila kita bersama dengan rakan. Kebaikan bila kita beradab dengan rakan. Apa yang kita dapat? Okey, yang pertama, mengeratkan silaturahim. Ya, betul. InsyaAllah bila awak beradab dengan rakan, sampai tua pun awak akan ingat tu kawan awak. Pergi jauh mana pun sebab kita selalu berhubung kan. Duduk jauh tak bermakna tak bermaksud duduk jauh tak payah jumpa, tak payah call. So kalau kita selalu call kawan kita, tanya khabar kita sampai tua pun kita boleh mengerapkan silaturahim. Maksudnya bukan dengan dia je, dengan keluarga dia sekali. Okey, yang kedua, melahirkan rasa kasih sayang. Ya, betul lah. Ni yang saya tunjuk, yang saya bagi tahu tadilah contoh bila kita dah selalu menjaga adab dengan kawan, maksudnya kita akan melahirkan rasa kasih sayang. Maksudnya kita anggap kawan kita tu macam beradik sendiri, macam darah daging kita sendiri. Okey, yang ketiga, dihormati rakan. Ya, betul. Rakan kita ni, kalau kita selalu menjaga adab, maksudnya kita sama-samalah jaga. Kita sama-sama saling hormat menghormati. Okey, yang keempat, mendapat rakan yang ramai. Ya, betul. Orang yang pandai jaga adab dengan rakan, jaga mulut dia, jaga semualah, jaga sikap, jaga percakapan semua, jaga semualah. Dia akan mendapat rakan yang lebih ramai. Okey, yang kelima, mudah mendapat pertolongan ni, yang ni. Mudah mendapat pertolongan. Ya, betul. Kalau awak susah kan, telefon je kawan awak. So kawan awak akan bantu. Yang keenam, mendapat doa rakan. Ya, mesti. Setiap kali, maksudnya kalau kita ni jaga adab dengan kawan kita, dengan rakan kita, so maksudnya kawan kita tu akan selalu mendoakan kesejahteraan kita, kebahagiaan kita.
Maksudnya mendapat doa lah daripada rakan tu. Doa yang baik-baik lah. Okey. Yang seterusnya, ni akibat tidak beradab dengan rakan. Inilah yang akan awak dapat bila awak tidak beradab dengan rakan awak. Yang pertama, dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mestilah Allah murka kan. Kita tidak beradab dengan rakan. Maksud tidak beradab dengan rakan tadilah. Maksudnya kita tidak hormat dia, kita tidak percakapan kita ni tidak jaga. Suka hati cakap je. Panggil pun panggil kawan kita bukan dengan nama, panggil suka-suka hati. So dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul. Okey, yang kedua dibenci oleh rakan. Ni mestilah. Kau lah selalu panggil aku nama-nama ayam lah, kucing lah. Kan aku ada nama. Contoh. Maksudnya kawan kita pun tak sukalah dia selalu panggil kita nama yang pelik-pelik. Suka hati dia je. Kita ada nama. Dibenci oleh rakan. Buat apa-apa pun kawan kita tidak suka. Lepas tu dia boleh efek pada orang lain. Maksudnya orang kawan kita tu akan cakap, contoh Ustazah bagi kan, Adin kan semalam dia panggil nama aku nama ayam lah. Suka hati dia panggil nama ayam. Tak sukalah dia. So maksudnya kawan awak yang seorang lagi tu pun tidak suka. Dibenci oleh rakan yang lain. Okey, yang ketiga. Hidup tidak tenteram. Ni mestilah kita dah tidak beradab dengan kawan kita. Maksudnya hidup kita sentiasa tidak tenteram, tidak tenang jiwa. Yang keempat, putus silaturahim. Ni betul. Putus silaturahim. Okay, yang terakhir sekali dibenci oleh keluarga dan masyarakat. Okey, tengok muka surat 51. Tahukah anda? Ni adalah surah Al-Ma'idah ayat 2. Siapa boleh baca ni? Siapa boleh baca? Siapa tadi ya? Saya. Sekejap. Adam. Mama Adam. Boleh baca tak? Tengok buku teks awak. Muka surat 51. Siapa nak baca? Angkat tangan. Ryan Fakrullah. Okey, jap. Tengok buku teks awak. Ryan. Ryan, boleh baca tak surah tu? Boleh. Baca. Saya nak dengar. Okey, yang lain dengar Ryan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Okey, bagus Ryan. Betul. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Okey, baca maksud dia Ryan. Dan menolong dalam perkara kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan cerobohan.
Maksud dia, dan tolong menolonglah dalam perkara kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan pencerobohan. Maksudnya kawan kita nak buat jahat, kita nak kena tolong tak? Maksudnya malam ni aku nak ajak kau pergi berompak. Awak nak ikut tak? Tak. Mestilah tak kan. Tiba kawan ajak merompak pula. Nak tolong kena ada. Orang kata nak tolong menolong tu kena bertempat lah. Jangan dalam perkara yang boleh memberi kesan pada hidup awak dan kawan-kawan awak. Contoh datang sekolah hari ni awak dah niat dah. Aku nak ajak kawan-kawan aku kelas 2B pergi pukul siapa ni? Rizky Azwan. Awak nak buat tak? Nak. Jom Adin, jom kita pukul Rizky Azwan. Tu adalah perkara yang tidak elok. Itulah maksud surah Al-Ma'idah. Dan tolong menolonglah dalam perkara kebaikan. Perkara yang memberi kebaikan. Dan jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan pencerobohan. Okey, tengok yang ke bawah, yang kat bawah tu. Amalkan. Ni yang kat bawah ni. Buku teks awak muka surat 51. Hendaklah bersangka baik dengan rakan. Ya, betul. Dengan kawan awak sendiri, awak tidak boleh bersangka buruk. Contohlah kan, barang awak hilang. Tiba awak bercakap, Aisyah Umairah lah ni ambil. Contoh Ustazah bagi, bukan dia yang ambil. Contoh, bila barang awak hilang, contoh duit ke, pemadam ke, pensel. Ya Aisyah Umairah lah ambil. Aku nampak dia pegang tadi. Padahal pensel dengan pemadam dia tu, Aisyah Umairah pun beli kedai yang sama. Kita tidak boleh bersangka buruk. Kita hendaklah bersangka baik dengan rakan kita. Kena sentiasa positif. Sebelum nak tuduh orang tu, kita kena kena buat apa? Kelas. Kita nak kena buat apa? Tak, maksudnya kalau barang kita hilang tu, sebelum kita nak tuduh kawan-kawan kita kena cari. Kot lah awak tertinggal kat rumah, tiba-tiba awak tuduh kawan awak. Tu kan perkara tidak elok. Selalu kena bersangka baik. Bersangka baik ni orang yang selalu positif. Orang yang fikir baik je. Contoh kawan awak tak datang sekolah semalam. Awak pun cakap, kawan awak datang, saya semalam tak sihat lah. Tiba awak pun cakap dengan dia, padahal dia tak datang sekolah semalam sebab malas. Padahal awak tak tahu kawan awak tu tidak sihat. So kita kena selalulah bersangka baik dengan kawan. Okey, dah habis dah tajuk pergaulan bersama kawan. Dah habis. Dah habis dah. Ada lagi satu, pergaulan bersama orang dewasa. Ustazah teruskanlah, sedikit je nak habiskan. Dia lebih kurang je ada adab dia dengan akibat dan kesan. Okey, apa pun kita tengok dulu. Sekejap Yang tak ada buku tu boleh tengok skrin. Okey, objektif di akhir pembelajaran murid dapat yang pertama menyebut adab-adab pergaulan bersama orang dewasa. Orang dewasa ni ialah maksud dia orang yang lebih tua dari kita, orang yang lebih berusia daripada kita. Maksudnya macam ustazah-ustazah ni mestilah orang yang lebih berusia daripada awak kan. Yang kedua, menyatakan fadilat beradab dengan orang dewasa. Kebaikan beradab dengan orang dewasa. Yang ketiga, menyatakan akibat tidak beradab dengan orang dewasa. Lebih kurang je tadi tu. Akibat adab dan juga fadilat. Okey, saya teruskan Okey, ada adab pergaulan bersama orang dewasa. Yang pertama ialah hormat, menghormati. Kita mestilah hormat, menghormati orang yang lebih usia dari kita. Biarpun dia tu bukan darah daging kita sekalipun, kita kena hormat. Dia jahat macam mana, kita kena hormat. Okey, yang kedua, bertolak ansur. Kena saling bertolak ansur lah. Jangan orang bagi pendapat pun awak pun asyik tak naklah dengar. Kau bukan ibu bapa aku. Contoh saya bagi. Okey, yang ketiga, berlapang dada. Ya, berlapang dada ni maksudnya menerimalah segala
orang yang dewasa ni buat. Maksudnya bagi ilmu ke, contoh ajar awak ke, awak kena dengar lah. Jangan cakap orang tahulah buat ni macam mana. Orang dah belajar dah. Orang boleh buat sendiri. Contoh. Okey. Yang keempat, tidak menyakiti hati mereka. Dia ni betul. Kita tidak boleh menyakiti hati mereka. Maksudnya cakap kasar pun boleh buat mereka kecil hati. Mereka ni maksudnya orang dewasa lah. Yang keempat, dengar nasihat mereka. Ni betul. Kena dengar nasihat mereka. Kenapa kita kena dengar nasihat orang dewasa? Sebab Sebab apa? kerana mereka lagi tua. Orang itu mudah kita berbeza. Okey, sebab orang dewasa ni dia banyak pengalaman. Maksudnya dia ni lahir dulu daripada awak. So dia dah melalui semua pengalaman, sebab tu dia bagi nasihat. Okey. Yang keberapa dah? Mengutamakan orang dewasa. Betul, contoh dalam bas. Tengok orang tua kan naik bas, awak duduk je tak nak bangun. Elok tak panggil macam tu? Tak. Kan, maksudnya awak kenalah sila duduk. Saya ni orang kata apa? Orang masih sihat lah. Kalau berdiri lama pun tak apalah. Kan. Okey, yang ketujuh, bahasa yang sopan. Mesti kena cakap bahasa yang sopan. Sama juga cara kita cakap dengan ibu bapa kita. Kena guna bahasa yang baik-baik. Tak boleh cakap dengan orang dewasa, kau. Elok tak macam tu? Tak. Okey, yang ke-8, sentiasa merendah diri. Ya, betul. Maksudnya kita selalu kena kalah. Merendah diri tu apa? Ya, kena selalu merendah diri. Maksudnya bercakap apa-apa pun kita kena selalu Biasa merendah diri tu apa? Rendah diri ni maksud dia contoh Ustazah bagi contoh kan. Akil dengar ni. Contoh Ustazah bagi orang yang merendah diri ni maksudnya bila orang yang dewasa bagi nasihat ke apa, awak kena macam betul. Kena rendah dirilah. Maksudnya kena mengalah. Tidak sombong, kena mengalah. Maksudnya tidak boleh ada macam taklah, salah lah apa yang Ustazah cakap. Contoh. Orang yang tidak sombong lah, merendah diri ni. Kita macam tadilah dengar nasihat kan. Bila contoh Ustazah bagi nasihat, kita kena saling kena belajar bersungguh-sungguh. So kena buat apa? Kena baca buku ke, kena baca muka surat ni. Tiba-tiba awak pun cakap, tak payahlah Ustazah ajar saya dah tahu semua dah yang dalam buku ni, saya dah baca dah. Boleh tak buat macam tu? Tak boleh. Tu orang yang orang yang sombong. Ya, walaupun awak tahu, at least awak kena dengar nasihat. Kalau Ustazah cakap baca je muka surat ni. Okey Ustazah, saya akan baca lagi sekali kan. Okey, yang seterusnya, memanggil nama mereka dengan hormat. Yang tadilah kita panggil nama, contoh sama mencerahkan tadi. Nama orang dewasa pun kita kena panggil nama dengan hormat. Okey, yang seterusnya memberi pertolongan. Ni sama adab dengan guru. Dengan ibu bapa sama. Kita pun mesti jumpa walaupun orang tu kita tidak kenal kan. Jumpa dekat stesen bas, nampak dia macam susah nak buka pintu bas ke, susah nak naik ke, kita kena tolong bawakan barang yang banyak ke. Itu adalah memberi pertolongan. Okey, yang terakhir sekali adab dia ialah memberi pujian dan sanjungan. Contohnya apa? Bila hari guru kan? Ustazah, sanjungan tu apa? Sanjungan tu maksudnya awak sanjung orang dewasa ni. Maksudnya macam mana nak cakap? Sekejap maksudnya
Macam mengagung-agungkan lah, macam maksudnya kita memberi pujian. Maksudnya macam Ustazah kan semalam kan bagus sangat. Dia banyak bagi nasihat pada saya. Contoh macam tu, sanjungan, pujian, benda-benda yang baik. Faham tak Akil? Faham. Maksudnya kita selalu, contoh kalau jumpa orang jiran kita, jiran kita sebelah rumah kan, dia selalu tolong kita. Saya suka sikap dia. Saya mesti menjadikan dia sebagai idola, sanjungan. Maksudnya benda yang baik lah kita nak ikut. Faham tak Akil? Faham. Yang lain faham tak? Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Okey, ada pertanyaan ke? Ya. Tak. Tak ada. Okey. Kita teruskan. Pergi muka surat 53. Tengok buku teks sambil-sambil tengok ni . Padilah beradab dengan orang dewasa. Yang pertama dikasih oleh mereka. Mestilah bila kita beradab dengan orang dewasa ni, mereka kasih kita. Okey, yang kedua, mudah mendapat pertolongan. Ni, mudah mendapat pertolongan. Ya, senanglah nak dapat pertolongan. Contohnya kalau kita ada masalah apa-apa pun, orang dewasa akan tolong. Kakak kita tu pun orang dewasa. Kita nak minta tolong, kakak tolong ajarkan saya subjek bahasa Melayu ni, saya tak pandai lah. Kakak kita pun tolong sebab kita jaga adab. Okey, yang ketiga, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang keempat, mendapat bimbingan dan nasihat. Orang dewasa yang tadilah yang saya cakap tu selalu bimbing kita, yang selalu memberi nasihat. Ajar kita macam-macam benda yang baik. Okey, yang kelima, mendapat pujian daripada keluarga dan rakan. Yang keenam, dapat berkongsi pengalaman mereka. Ni yang saya cakap tadilah. Orang dewasa ni lebih banyak pengalaman daripada kita. Okey, yang sebelah dia, akibat tidak beradab dengan orang dewasa. Ni kesan yang kita dapat bila kita tidak beradab dengan orang dewasa. Yang pertama, rakan-rakan menjauhkan diri. Ya, betul. Maksudnya kita tidak hormat orang dewasa. So, rakan-rakan kita tidak suka. Tidak sukalah dengan perangai kita, dengan sikap kita tu. Nak kawan pun dia tak nak kawan dengan kita kan. Yang kedua, memutuskan silaturahim. Ni lebih kurang tadilah yang bila kita tidak beradab dengan kawan. Yang ketiga, susah mendapat pertolongan. Ni betul. Kalau kita tidak jaga adab, yang contoh tadi Ustazah bagi tahu yang kakak tu. Kalau kita tidak jaga adab, so kakak kita nak tolong kita tak? Buat kerja sekolah kita. Tak nak kan? Kakak mesti tak nak tolong sebab kita tidak jaga adab. Okey, yang keempat, tidak dihormati oleh orang lain. Yang kelima, hidup tidak bahagia. Ya, betul. Yelah, huru-hara lah hidup kita. Yang akhir sekali, bersifat sombong dan angkuh. Yang tadilah kalau kita Angkuh tu apa? Angkuh tu macam orang hidung tinggi. Cakap pun benda yang tinggi-tinggi je. Dia lebih kurang je maksud dia dengan sombong. Yang tadilah tidak merendah diri. Maksudnya orang yang sombong, angkuh. Contoh bila cakap dengan orang dewasa, yang tadi Ustazah bagi contoh tu. Bila orang dewasa bagi nasihat pada awak pun cakap, tak nak dengar lah. Tak nak dengar. Kita ada cara kita sendiri. Contoh. Tu adalah orang yang angkuh, sombong. Bodoh sombong lah orang panggil orang yang macam. Bila tahu mak ibu bapa apa jadi? Bila tahu mak ibu bapa apa jadi? Bila? Tak dengar Akil. Tak hormat Tak ibu hormat. bapa.
Oh, bila tak hormat ibu bapa samalah. Dibenci oleh rakan. Tidak mendapat keredaan Allah Ta'ala. Tidak mendapat, maksudnya tidak mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita tidak tenang. Akil, faham tak? Faham. Yang lain faham tak? Faham. Faham. Okey, kita dah nak habis dah. Tengok yang terakhir. Tahukah anda Rasulullah SAW muka surat 55 menyuruh kita menghormati orang dewasa. Amalkan meminta tunjuk ajar daripada orang dewasa kerana mereka lebih banyak pengalaman. Inilah yang Ustazah cakap tadi. Orang dewasa ni dia banyak pengalaman. Kan kita balik kampung kan kita minta contoh yang orang yang ada atuk dengan nenek lah. Mesti atuk dengan nenek kita selalu bercerita kan. Perkara-perkara lama. Betul tak? Betul. Kalau balik kampung kan atuk kita cerita macam ni kisah lama-lama dia dulu. So maksudnya atuk kita banyak pengalaman. Okey, dah habis dah silibus kita. Okey, kerja rumah untuk hari ini ialah buku awak tu habiskan muka surat 39 hingga 49. Okey, yang ni Ustazah tak nak bukan apa, Ustazah tak naklah awak buat macam banyak kerja kan. Awak buat je hantar, saya bagi masa awak seminggu. Awak siapkan. Lepas tu buku ni yang ada buku ni lah. Muka surat 39 sampai 49 sampai habis. Nanti parents awak nak ambil buku kali kedua, buku Jaiz awak belum dapat kan? Buku Jaiz kan? Buku akhlak, buku tauhid belum dapat kan? Belum. Belum dapat. Nanti parents awak datang, awak bagi dekat parents awak buku ni. Suruh bagi tahu parents, bagi pada Ustazah Farah. Saya akan tanda buku awak ni. Sampai 49. Tulis 49. Okey. Okey. Faham tak? Okey. Siapa yang tak faham? Bila dapat buku? Bila dapat buku, insya-Allah buku akan diedarkan. Insya-Allah lah. Nanti memo ustaz akan bagi tahu. InsyaAllah dalam minggu hadapan insyaAllah. Saya pun tak pasti buku Siti Negeri tu dah edar atau belum. Nanti Ustazah bagi tahu bila ambil buku, faham? Buku darjah 2 Ustazah. Ya, buku darjah 2 lah. Awak dah akhlak darjah 2. Yang ni Ustazah nak sambung, nak habiskan je sebab tahun lepas awak tak habis silibus. So kerja rumah awak ni dalam buku ni awak bila dah siap buat, awak bagi je parents awak hantar pada Ustazah hari yang ambil buku tu lah. Boleh? Apa? Boleh Ustazah. Faham tak? Adin, Adam, faham tak? Ya Aisyah Humairah, awak tak ada buku ni kan? Kosong. Aisyah Humairah. Aisyah Humairah dengar tak? Ada buku ni je. Faham. Awak tak ada buku ni. Tak apa, Aisyah Humairah, kalau awak hantar dekat Ustazah dekat grup pun tak apa. Saya tick dekat situ je. Sebab yang lain dia ada buku, saya kena tick manual. Okay, saya nak pilih buku siapa yang paling lengkap, yang dah siap. InsyaAllah buka sekolah nanti. Awak telefon ke? Akil. Awak ada buku kan? Ada. Ada. Awak hantar dekat Ustazah. Yang tak ada buku je hantar pakai telefon. Tapi hantar bukan hantar sekarang lah. Hantar bila mak dan ayah awak nak ambil buku kali
kedua bila mak dan ayah awak nak pergi sekolah tu, ambil buku. Buku jaiz. Faham? Faham tak? Faham. Okey. Ustazah nak pilih buku siapa yang lengkap, yang kerja sekolah dia selalu siap. Nanti buka sekolah awak tuntut hadiah dengan saya. Boleh? Boleh. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Bye-bye. Bye. Umar Fatih. Umar Fatih. Umar Fatih ada buku tak? Ada. Ada. Okey, Umar buat tau. Nanti kalau buku dia lengkap boleh tuntut hadiah dengan Ustazah. Okey. Bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustazah.